Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Okey, jadi kembali lagi kita. Okey, di video kali ini cikgu akan ajar berkenaan dengan isomerism in alkene. Okey. Jadi sebelum ni kita dah tengok isomerism, kita dah pernah jumpa, tapi yang sebelum ni kita tengok di alkene. Okey. Jadi di kali ni kita akan tengok isomerism untuk kumpulan alkene. Okey. Jadi di video berkenaan dengan isomerism ni kita akan bincang sehingga butin sahaja. Maksudnya kita akan bincang sehingga 4 karbon sajalah. Okey. Kenapa 4 karbon? Sebab itu sahaja yang di cover di silibus awak. Alright. Kalau awak nak tengok lebih lagi untuk pentin, hexene dan sebagainya, yang tu nanti boleh tengok boleh sendirilah. Okey, boleh tengok sendiri. Alright. So untuk alkene, sorry. Sebelum tu kita kena ingat balik apakah dia masukkan dengan isomerism. Okey. So isomerism basically dia ialah fenomena di mana compound ni dia ada same molecular formula tetapi different structural formula. Mungkin satu compound tu katakanlah dia punya molecular formula dia AB, katakanlah contoh. Okey. Tapi kalau kita nak lukis compound yang ada molecular AB ni, mungkin ada 2-3 cara. Okey, maksudnya dia lebih daripada satu lah. Okey, so itulah maksud isomerism. Right, baik. Okey, so untuk kumpulan alkene, yang pertama kita kena tahu dia punya general formula. Okey, so general formula untuk alkene ialah CnH2n. Maksudnya dia punya molecular formula untuk kumpulan alkene dia akan follow CnH2n. Okey, so kita pergi ahli yang pertama, kita pergi member yang pertama. Untuk alkene dia tidak start dengan methyl. Okey, dia tidak start dengan methyl. Methyl tak ada. Kenapa tak ada? Sebab methyl 1C. Bila dia 1C, dia tak boleh nak buat double bond dengan C yang lain. Okey. So sebab itu alkene member yang pertama, ahli yang pertama untuk kumpulan alkene, kita start dengan ethene. Okey, kita akan start dengan ethene. So bila start dengan ethene, dia akan jadi C double bond C, H di sini, H di sini, H di sini, H di sini. Okey, so dia punya formula dia adalah C2H4. Okey, untuk ethene dia cuma ada, untuk formula C2H4 ni kita cuma ada satu sahaja dia punya structural formula. Maksudnya cara kita nak lukis C2H4 ni cuma satu je. Cuma satu macam ni je. Macam ni je, tak ada cara lain dah. So bila kita kata C2H4 ni cuma ada satu structural formula, so kita kata dia tak ada isomer. No isomer. Okey, boleh faham? Boleh faham? Okey, itu untuk ethene. Okey, sekarang kita tengok untuk propene. Okey, untuk propene dia ada 3 karbon. Okey, dia ada 3 karbon. So bila kita kata dia ada 3 karbon, so dia akan jadi C single bond C single bond C. Okey, so dia akan double bond kat sini. Alright. Okey, so kita akan penuhkan dengan H. Okey, cikgu tak tulis H minta maaf cikgu boleh jimat masa sikit lah. Okey, 1, 2, 3. Okey, boleh? Okey, so kalau untuk propene, okey, propene. So ini ialah propene. Okey, dia punya formula adalah C3H2-3 6. Okey, boleh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry, yang ni silap. Ini tak ada. Right. Okay, boleh? Okay, so untuk propene C3H6, okay, ini structure yang pertama untuk C3H6. Okay, ada tak cara lain kita nak lukis? Okay, mungkin ada orang nak lukis macam ni. Dia nak letak double bond dekat sini. Okay, boleh? So bila dia letak double bond dekat situ, apa jadi? Dia akan jadi nama yang sama. Sebab okey, kita ingat balik macam mana nak naming untuk alkene, double bond mesti duduk pada position yang terendah. Okey, untuk kalau structure yang macam ni, kita mesti start dengan sini. Sini carbon 1, 2, 3. Barulah double bond ni dia akan duduk pada carbon nombor 1. Okey, kalau kita start numbering daripada kiri, okey, 1, 2, 3, double bond ni diduduk pada carbon yang kedua.
So satu yang tadi tu lagi rendah daripada 2. So that's why awak nak lukis yang kali ni, yang ini boleh, yang sebelum ni pun boleh, tapi nama dia akan tetap sama. Structure dia akan tetap sama. Okey, dan nama dia pun tetap sama, propin. Okey, dan suka cikgu nak ingatkan, okey, in case awak lupa, propin ni maksudnya apa? Propin ni maksudnya ialah prop one in. Okey, prop one in. Satu kat sini merujuk kepada carbon, merujuk kepada double bond tu dia duduk pada carbon nombor 1. Boleh? Sebab tu dia prop one in, ataupun satu kita tak tulis, kita terus jadi propin. Okey, boleh? So ada berapa structural formula untuk C3H6? Cuma ada satu sahaja structural formula. Jadi kita kata dia bukanlah, dia tiada isomer. Okey. Okey, dan mungkin ada juga yang bertanya, cikgu boleh tak saya nak buat macam ni? Okey, maksudnya instead of dia lukis straight, tapi dia lukis bentuk L. Okey, dia lukis bentuk L. Dia lukis macam ni. Cikgu boleh tak nak lukis macam ni? Boleh, sama saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Walaupun dia bengkok, tetapi dia punya longest carbon chain dia tetap yang ini. Ada berapa? Ada 3. So ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. So tetap sama. Okey. So awak jangan confuse. Jangan ingat walaupun dia bentuk selain daripada bentuk straight, okey, selain daripada bentuk straight, awak terus cakap ini branched. No. First of all, memang kita kena cari dia punya longest carbon chain dahulu. Okey, barulah kita boleh tentukan sama ada, kalau kita dah tentukan longest carbon chain, baru kita tengok ada ke tak branch. Kalau ada branch, barulah kita consider dia sebagai branched alkene. Kalau macam ni dia tak ada branch. Okey, dia punya longest carbon chain tu dia tidak straight, dia bengkok, dia bentuk L ke, bentuk apa-apa ke. Okey, tapi dia still longest carbon chain dia itu, dan dia tak ada branch, so kita kata dia sebagai unbranched. Okey, alright. Okey, so settle yang ketiga. Okey, dan yang terakhir untuk butin. Okey, so untuk butin ada kita ada 4 carbon, right? Okey, tulis ni. Okey, so butin dia punya formula dia lah C4H8. Okey, C4H8. Okey, so cuba kita lukis. Mungkin struktur yang pertama 1, 2, 3, 4. Okey, so 1, 2, 3, 4. Alright. So kita, disebabkan ni nama dia ialah butin, kan? So maksudnya ialah but one in. So double bond mesti duduk pada carbon nombor 1. Sorry. Okey. Hilang. Alright. Okey. Dan kita penuhkanlah dengan halogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. So ini yang pertama. Okey, structural formula yang pertama, iaitu butin. Okey. Cikgu boleh tak kalau saya tak nak letak double bond kat sini, saya nak letak di sini? Boleh, tak ada masalah. Nama dia tetap sama, butin ataupun but one in. Kenapa? Sebab ini carbon nombor 1. Okey. Dia tak boleh start numbering di sini, tak boleh. Ingat balik, double bond mesti duduk pada position yang terendah. Alright. Okey, so ini struktur yang pertama. So setakat ni ada berapa structural? SF untuk C4H8 ada 1. Okey, yang tadi. Okey. Yang kedua, agak-agak macam mana lagi struktur yang boleh ada? So katakan 1, 2, 3, 4. Kalau kita lukis di sini, okey, kita letak double bond di tengah. Dan kita penuhkan dengan H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. So kalau macam ni agak-agak, apa nama dia? Okey, so sama. Kalau macam ni, double bond di tengah. Double bond di tengah. Awak nak start numbering daripada sini boleh, daripada sini pun boleh. Okey, kita start. Kalau kita start numbering daripada kiri, double bond akan duduk pada carbon nombor 2. Okey. So bila duduk pada carbon nombor 2, right? Dia akan jadi nama dia ialah ini. Okey, ni dia punya longest carbon chain. Kita ada 4 carbon. So but. Okey, and then kena bagi. Okey, wajib bagi position double bond. Okey. So double bond duduk pada carbon nombor 2, so but 2 in.
Okey, sama tak dengan nama yang sebelum ni? Tak sama. Sebelum ni butin ataupun but-1-in. Yang kali ini but-2-in. So nama lain, maka structural formula pun lah lain. Boleh? Okey. So ini structural formula nombor 2. So dah ada 2 structural formula. Okey. So kalau dia ada 2 structural formula, so kita terus kata dia ialah isomer. Dia ada isomer. Setakat ni ada berapa isomer? Ada 2. Yang pertama tadi butin, yang kedua yang ni but-2-in. Boleh? Boleh faham? Okey. Alright. And then kalau lah in case kalau in case awak tak percaya kan. Okey cikgu, saya nak numbering daripada kanan. Boleh, tak masalah. 1, 2, 3, 4. Nampak? Double bond masih duduk di carbon nombor 2. So nama dia pun tetap sama, but-2-in. Okay. Alright, so ini struktur yang kedua untuk C4H8. Okay. Dan yang ketiga, macam mana lagi yang kita boleh lukis? 1, 2, 3. Kalau kita lukis di sini, tak boleh juga, sama je kan? Sama je lah, cuma dia tak straight, dia bengkok. Tapi dia still butin. Ataupun kalau kat sini, dia still but-2-in. Kalau dekat sini dia still but-1-in. Okay. So mungkin kita boleh letak double bond kat sini. Okay. So untuk tentukan isomer ni memang kita kena kreatif. Okay. Memang dia awak tak perlu ingat pun sebenarnya. Awak tak perlu ingat structure untuk C4H8. Okay, structure yang utama macam ni. No. Kalau awak nak ingat boleh, tak masalah. Tapi sebabkan kita banyak lagi benda yang kena ingat kan. So kalau benda macam ni, benda yang memerlukan skill atau kemahiran ni, kita boleh try and error saja. Okey, apa try and error? Okey, katakanlah so kalau letak di sini tadi, kita letak kat sini kan, kabel yang hujung kat sini ni kita pindah ke sini. Okey, so tak boleh juga, sama je lah. So kalau let's say kita letak di sini. Let's say kita letak di sini. Ini kita padam dulu Okey, let's say kita letak di sini pula. How about it? Okay, tak apa, kita try bagi naming dulu. Penuhkan dulu dengan hidrogen. Dah penuh. 1, 2, 3. Okay, 1, 2. 1, 2, 3, 6. Okay, 8. Okay, so how about the name? Okay, still sama. First cari longest carbon chain. Yang mana longest carbon chain? This one. Betul? Ataupun if you don't want that, this one can also. Okay, so yang pertama tadi berapa carbon? Okay, yang pertama tadi kita ada berapa carbon? Kita ada 3. Betul? 3 carbon. Okay. Yang kedua pun kita ada 3 juga. So nak ambil yang mana? Up to you. Okay. Senang kita ambil yang straight. Okay. So and then what next? Yeah, very good. Numbering. So first kita tengok kita punya double bond. Okay, so ingat double bond mesti duduk pada position yang terendah. So kita mesti start numbering di sini. 1, 2 and 3. Okay, so bila kita start numbering daripada kiri, double bond duduk pada carbon nombor 1. Okay, very good. Kalau kita start numbering daripada kanan, sini 1, sini 2, sini 3, double bond duduk pada carbon nombor 2. So which is not good, not correct. Okay, next. What next? Yeah, dia ada branch. Okay, as you can see, there is a branch here. See? You see that? Okay. Dia ada satu branch yang melekat pada kita punya longest carbon chain. What is the name of this branch? Is methyl. Okay, why methyl? Sebab dia ada satu C. Okay. And then last barulah kita naming dia. Okay. So first apa? Kalau ada branch, kita mesti namakan branch tu, anda kena bagi kedudukan dia. Okay. So kedudukan branch duduk pada carbon nombor 2. So 2-methyl. Ingat nombor dengan perkataan dibezakan oleh dash, right? So 2-methyl and then branch dah, and then dia punya stem ada berapa carbon? Ada 3. So prop. And then bagi tahu position untuk double bond duduk pada carbon nombor 1. So prop 1. And then ni kumpulan alkene in. Nampak? Ataupun awak tak nak
prop 1A pun awak nak tulis propene sahaja pun boleh. So 2-methyl propene ataupun 2-methyl prop 1In. Okay, nama berbeza tak dengan 2 struktur tadi? Berbeza. So kita ada 3 struktur untuk untuk C4H8. Okay, so ada 3 struktur. So struktur ni dia lebih daripada 1. So kita kata C4H8 ada isomer. Ada berapa isomer? Ada 3. So ni semua dia punya isomer. Okay, boleh? Alright, itu sahaja untuk video kali ni. Kita bincang sehingga C4H8 sahaja. Okay, so kalau awak nak try untuk C5H10, C6H12, boleh try sendiri. Right? So anything you want to ask, you can ask me. Alright. So I hope you enjoy this video and chills, relax saja, santai-santai. Okay, tapi still belajar. Alright. So thanks for watching. Untuk siapa yang belum subscribe tu, subscribe cepat. Okay, bukan sebab nak duit ke apa. No, I mean bila ada cikgu upload video baru, senang awak dapat noti, and then you alert lah yang ada video baru. Alright. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Love you. Miss you and good luck. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.